tapi pemurah, terutama isteri-isteri dia. Isteri-isteri dia, cuba kita tengok apa ni, Aisyah baru ni kita sudah jumpa dah. Siapa tak saya kecek dengan anak saudara dia? Pasal apa? Pasal Abdullah bin Zubair tu nak sekat dia, bui derma kuat sangat, macam dia tak erti menguruskan harta, sekat dia. Siapa dia bersumpah tak saya bercakap. Maknanya aku dia tak erti lah rasanya. Mana tak say buat kebajikan. Isteri-isteri Nabi umum lagu tu. Saudah apa ni, Sayyidina Umar bagi harta emas ni dalam pundi-pundi ni, 2 pundi-pundi bagi. Oh, dia kata sebab buah tamar awak mari, kata dia. Lepas tu dia tak ada awak masuk dalam rumah, kau habis selalu bui buat kebajikan. Tu sahabat-sahabat, walaupun kata tidak seperti Abu Zar pun bukan makna dia ni jenis dunia, mikir dunia, tidak. Lepas tu pergi berjalan lagi, dia kata duduk sini. Dia memperdudukkan aku di satu tanah lapang, sekelilingnya ada batu. Dia kata duduk sini sampai aku kembali kepadamu. Pergilah dia ke kawasan yang berbatu hitam sampai aku tak nampak dia. Lama juga dia menghilang daripada aku. Setelah lama, kemudian aku dengar dia ketika dia sedang mari itu, dia kata wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Abu Zar pun kata aku tak sabar lagi, terus tanya, kata wahai Nabi Allah, semoga Allah jadikan aku ni tebusanmu. Engkau bercakap dengan siapa di sebelah tanah berbatu tu, kawasan berbatu hitam itu? Saya tak ada dengar sesiapa pun jawab kepada engkau. Nabi SAW kata itulah Jibril. Dia telah muncul kepadaku di sebelah, datang kepadaku di sebelah apa ni, kawasan berbatu itu, dan dia berkata, berilah berita gembira kepada umatmu bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Begitu. Saya pun kata, wahai Jibril, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Jibril kata, iya. Saya kata, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Dia kata, iya. Saya kata lagi, walaupun dia berzina, mencuri dan walaupun dia berzina? Dia kata pula, iya. Walaupun dia minum arak? Dia tambah. Jadi Jibril kata, walaupun dia minum arak. Maknanya di sini, ada sini kita sudah jumpa ada banyak kali dah dalam setengah-setengah riwayat tu. Kemudian ni pun dia ada sebut wa in zana wa in saraqa, sebut berzina dulu, bukan mencuri dulu. Tak apalah tu. Sebelum pada ni pun banyak kali dah jumpa. Ini menunjukkan bahawa seseorang Islam itu dia masuk syurga akhirnya. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dosa besar tidak menghalang seseorang itu masuk syurga. Dosa besar tidak menjadikan seseorang itu kekal dalam neraka. Tidak. Tidak begitu. Maknanya masuk syurga. Di sini dia tidak cerita syurga tu syurga macam mana, tak cerita. Masuk syurga, dia tak cerita juga masuk dulu kah daripada orang lain, tak ada, cuma masuk syurga saja. Boleh jadi kerana kesilapan dia tu, sebagaimana dalam Quran, dalam hadis pun ada sebut, diseksa dulu dia dalam neraka, lepas pada tu baru masuk syurga. Tapi masuk syurga jugalah. Tidak seperti setengah-setengah apa nama ni, golongan yang sesat seperti pokok Khawarij dan setengah-setengah pokok Mu'tazilah. Dia mengatakan melakukan dosa besar ni jadi kafir, kekal dalam neraka. Orang Islam tidak boleh melakukan dosa besar. Jadi hadis-hadis ni dia dengan sendirinya tolak hadis ni, dia tak terima. Itu tak betul lah, tak betul. Walaupun ahli sunnah menerima hadis ini bukan bermakna mereka membiarkan, maknanya memandang mudah, memandang kecil, remeh apa ni perkara-perkara dosa tu. Tidak. Ni nak cerita hakikat dari segi akidah, ni nak cerita akidah, bukan nak cerita dari segi hak patut kita buat molek atau tidak molek. Bukan nak cerita hak tu, nak cerita dari segi pegangan kita, akidah kita. Orang Islam ni macam mana?
orang Islam syurga akhirnya. Itu hak naknya. Begitu. Seperti kalau dalam hasyiah kitab kita ni ada tu nombor 8. Dalam Quran sendiri ada sebut, bukan makna ini pokok Khawarij juga Mu'tazilah, setengah-setengah Mu'tazilah, bukan semua Mu'tazilah. Dia silap faham. Dia ingat apabila dalam hadis ni kata masuk syurga tu maknanya tak ada apa-apa lah. Orang tu tak masuk neraka langsung, tak kena seksa langsung. Dia ingat lagu tu. Tidak. Orang ahli sunnah tak faham lagu tu. Dalam Quran pun tidak ajar lagu tu. Cuba kita tengok di sini. Nombor 8, Hasyiah nombor 8, bawah sekali, baris bawah sekali. Iaitu dia sebut, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam." Dia sebut, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat neraka Jahannam. Dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Tu ayat-ayat yang seumpama ini ada dalam Quran. Mana orang yang derhaka kepada Allah dan Rasul? Curi tidak derhaka kau? Zina tidak derhaka kau? Derhaka. Boleh jadi dia masuk mengikut ayat ni, dia kata masuk dalam neraka. Kalau Allah SWT tidak ampun, kalau Allah SWT tidak ampunkan dia, kalau Allah SWT ampunkan dia, dia taubat, boleh jadi tak masuk neraka. Ni mengikut hukum hak asal. Ketetapan asalnya, kalau tidak bertaubat, ni masuk. Kalau bertaubat, kalau Tuhan nak terima, ya. Kalau Tuhan tak terima, tak tahu lagi. Boleh jadi masuk neraka. Tetapi yang kita nak ceritanya sekarang ni, hak akhir dia, hujung sekali. Macam mana dia tu, kalau selagi dia tu Islam? Jawabnya syurga, masuk syurga. Hak tu hak naknya. Bukan makna hadis ni kata masuk syurga tu masuk syurga istimewa, seperti orang-orang yang istimewa. Tidak, tak. Syurga tu banyak peringkat pula. Ada yang masuk syurga tanpa hisap. Hak ni kena hisap dulu, kena kira-kira dulu lagu ni. So kira-kira ke tidak kira-kira masuk dulu, masuk kemudian tu soal lain. Masuk juga. Hak tu hak nak. Dan ini termasuk dalam akidah pegangan kita. Baiklah, lepas tu Imam Bukhari kata, ini hadis, ada hadis daripada Abu Darda, hadis Abi Saleh, tapi hadis itu mursal, tidak sahih. Tidak sahih. Mana ceritanya lagu ni juga hadis mursal, itu tidak sahih. Yang sahihnya iaitu hadis Abu Dzar. Imam Bukhari kata, idribu ala hadis Abi Darda, kamu buang, tak usah pakailah hadis Abu Darda itu, sebab dia tidak sahih. Cukup dah dengan hadis yang sahih. Ini Imam Bukhari nak ajar kepada kita umat Islam ni supaya berpegang dengan hadis sahih. Setelah ada hadis sahih, apa yang kita nak pakai hak tidak sahih tu? Apa yang kita nak pakai hak tidak sahih? Kalau hak tidak sahih tu isi dia serupa dengan hak sahih, tak ada makna dah lah. Dah ada hak sahih pakai hak ni. Kalau isi dia tu tak ada hak sahih, hak sahih saja ada. Kita tak boleh pakai hak tu, nak buat umum sebagai hak umum, amalan umum. Tak sepatutnya macam. Tapi apa yang anda perhati, banyak dalam masyarakat kita ni hak dia amal tu sebenarnya tidak umum. Ada 1-2 kes berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipakai umum, sehingga kalau orang tidak buat dia nampak tak molek. Itu tak kena tu lagu tu. Sepatutnya kita pakai hak banyak, hak ramai, bukan hak 1-2 kalau ada tu. Itu pun maknanya yang belum tentu lagi dari segi kesahihan dia tu. Banyak perkara yang seumpama itu, dari segi amalannya orang kita buat benda-benda yang seumpama itu tak kena lah. Yang ni setengah-setengah tu tak ada langsung pun, tak ada langsung buat juga. Itu lagilah tak molek, lagilah tak patut. Sebab apa? Dengan kita memperbanyakkan benda-benda lagu ni, jadi hilang rupa asal Islam. Rupa asal Islam tu jadi hilang. Orang duduk nampak lagu ni berkali Islam hak zaman dulu.